Hello, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Nama saya Hijrah. Okay, di video yang sebelum ini tapi sebelum tu sila subscribe saya punya channel untuk ketahui lagi video sebelum-sebelum ni ataupun video yang akan datang. Okay, video yang sebelum tu saya ada buat my hospital bag. Tapi bila saya lihat balik, saya ada satu benda yang saya terlupa. Okay, dalam video tu bag toiletry saya terlupa nak beritahu. Saya ada juga masukkan supplements Mamams ni untuk tambah susu ibu hamil, milk booster lah, lebih kurang macam tu. So saya prepare, saya takut anak first ni tak ada susu ataupun susu lambat. So ibu mana yang tak nak anaknya menyusu kan? Okay. So saya tengok review ni dari Facebook, YouTube dan berbagai-bagai media. So feedback dia orang kebanyakan positif. Saya beli satu botol ni, tak salah saya ada 60 biji. Dia untuk cuy macam kunyah saja. Satu hari sebiji ke saya tak ingat. 2 biji, satu hari 2 biji kunyah saja. So kalau kat hospital bila urgent ke susu tak ada ke apa, saya standby je milk booster ni. Milk booster ni ada macam-macam jenis. So bila saya review feedback positif ini. Okay, dalam masa sama pula saya punya postage ada sampai. Saya akan tambah ini. Satu ni RM4 baru dia sampai. Dalam ni ada buah campuran, buah tin, kiwi, apricot, kismis hitam, jambu, kismis kuning dengan cranberry. Dalam saya punya labor room saya akan letak satu bag labor room video sebelum ni, dan satu lagi dalam raga yang lain barang tu makanan saya akan letak satu. Dan ni salah satu untuk tambahkan energi. Nanti mungkin saya akan tambahkan kurma 2-3 biji dalam ni sebab kurma terlalu awal untuk beli. Saya punya due bulan 10, 26 bulan 10, 40 bersamaan 40 minggu. Okey. Di video kali ni saya akan ceritakan tentang trimester pertama. Okey, saya berpandukan daripada buku pink saya ni lah. So apa saya buat, apa yang saya dah lalui dalam buku pink ni, apa yang saya jadi, saya akan ceritakan satu persatu. Okey. Pertama, step untuk saya hamil, saya kiranya saya hamil gap antara 5 bulan daripada tarikh perkahwinan. Sebab lagi satu saya rasa sebab saya PJJ dengan suami di Kuantan, saya di KL. Okay, so sekarang kita orang dah tak PJJ lah. Saya minta tukar ikut suami. So masa saya dekat sorang-sorang sana, saya ada beli dekat Shopee. Antara ikhtiar yang saya tengok daripada mam saya lain yang cara nak mengandung tu, saya belikan ovulation test dengan pregnancy test. So kalau pregnancy test ni sebelum ni saya dah beli dekat Watson, Shopee ataupun mana-mana farmasi. Contohnya kalau untuk yang biasa punya, yang kita titiskan air urin tu pun dah RM4 lebih satu, dekat RM5. Kalau setiap kali saya nak test RM5, so dah bazir duit kat situ. So saya dah dapat kaedah yang lebih jimat. Ni ikhtiar lah, antara ikhtiar yang saya buat. InsyaAllah ikut rezeki masing-masing. Saya beli dekat Shopee dengan harga RM32.36 sekali dengan harga postage. Okey, dalam tu ada 40 UPT. UPT ni untuk
urine pregnancy test untuk test kehamilan lah. Lepas tu lagi 40 pieces untuk test kesuburan. So memang kita ada kalender period. Ini period, so kita boleh tahu dekat mana yang suburan kita tu. Tapi secara data, bukan daripada dalaman kita. Tu dalaman kita ni kadang lain kan. So saya test gunakan fikir tu lah untuk rancang kehamilan. So time subuh tu dia akan naik double line yang terang. Tu time subuh kita. Dia macam strip kecil saja, macam nipis strip saja, dia tak ada dalam bekas. Contoh kalau yang kita beli RM4 lebih tu, dia ada bekas. So ini untuk macam saya, memang kalau sehari tu saya akan cek, macam saya lewat period ke, saya akan cek 6 kali 5 kali, sebab benda ada 40 pieces macam pregnancy test. So saya test tak henti sampai suami marah. Jangan selalu test, nanti takut frust. Macam tu. Tapi saya just main-main lah. Sebelum ni saya dah lewat, sebelum saya nak mengandung ni, saya lewat 2 minggu. So lepas pada 2 minggu tu, saya memang hari-hari saya test. Saya buat eksperimen susu dalam toilet penuh. Naik double line ke, satu line ke, macam mana. Bila dah betul-betul confirm naik double line, saya akan beli yang mahal, blue clear tu punya. Blue clear, dia ada yang digital, ada yang jenis deep. Ada jenis deep, ada jenis yang titis pun ada. So saya beli jenis deep dan digital. Dia punya screen digital. Ada yang screen yang dia 8 plus, macam tu kan, bulat plus clear blue. Satu pun 30 lebih. Tapi tak apalah, saya betul-betul positif dengan mainan yang saya beli dekat mainan lah, test strip yang saya beli ni dekat Shopee dengan harga 30 lebih ni. Bila dah betul-betul confirm, baru saya beli yang mahal. So pembaziran kurang lah. So saya beli RM32 ni dengan harga, dengan 80 pieces. Kalau saya beli clear blue tu satu 30 lebih. Sebelum saya dapat idea ni, saya memang beli clear blue. Kononnya dia lebih accurate lah, lebih tepat tulisan. Tapi satu RM39, darab dengan berapa kali saya main test urine ni. Memang baziran beratus-ratus lah kat situ. So bila betul-betul dah naik double line dekat test strip tu, baru saya cek. Okay, first saya lewat 2 minggu period. Start pada tu saya cek dan sehingga minggu ke-6 baru saya pergi ke klinik untuk buat buku pink. Sebab saya dah baca, kalau terlalu awal mungkin kantung tu belum jadi, ataupun janin belum wujud kan. Walaupun kita positif, tapi ikut badan lah. So masa minggu ke-6, iaitu 893 tahun ni juga, berat saya masa pergi tu, saya berat 85 kg. So kategori berat BMI lebih. Saya BMI lebih. Dan lagi satu, keturunan ada diabetes, saya punya abah. So saya warna hijau kat sini. Kalau macam orang lain, kalau clear, tak ada di mana, berat okey, BMI okey, tak ada risiko sebelum ni ke, ataupun macam saya nak first tu tak ada risiko yang sebelum ni lah. Cuma saya berat lebih dengan diabetes, keturunan diabetes. So dia akan jadi stiker warna hijau. Kalau stiker warna merah, tak salah saya, dia sebelum ni ada rekod gugur, lepas tu rekod dia manis ke. So dia ada dalam buku pink ni, dia ada macam-macam, ada panduan tak salah saya yang belakang sekali ni untuk kod warna tu. Ada ish kat belakang-belakang. Okay, lepas tu saya pergi scan HB saya masa tu 14.4. Tu normal lah. Okay. Mula-mula saya terangkan dulu lah. Trimester pertama, minggu 1 hingga minggu ke-14. Minggu 1 hingga minggu ke-14. Kita kira minggu, sebab segini dia akan kira minggu. Dia tak akan kira bulan sangat. Dia akan ikut minggu. So kalau kita nak tahu bulan tu,
Contoh 12 bulan. 12 bulan bagi dengan 4. So bersamaan dengan 3 minggu. 3 bulan. 1 bulan 4 minggu kan. Okey. So kita bahagi macam itulah. Trimester kedua 14 hingga 27. Minggu 14 hingga ke 27. Trimester ketiga minggu ke 27 ke atas hingga ke minggu 40. Minggu 40 ni kan minggu ke 10. Bulan yang ke 10. Okey. Minggu trimester pertama first saya pergi klinik, iaitu saya tulis lah sebab saya tak ingat. Sebab saya terjemahkan daripada ini masukkan ke sini, ke buku ni. Okey. Masa minggu pertama saya pergi buat buku pink lah. Memang saya cek urin memang positif mengandung setelah uji kaji yang saya buat sebelum ni. So saya punya HB 14.4, normal lah. Untuk trimester pertama 11.6 hingga 13.9. Saya lebih sikit tapi okey lah. HB ni setahu saya protein dalam darah. So kandungan protein dalam darah. Protein ni lah yang untuk bawa oksigen dari paru-paru ke seluruh badan. So pentingnya HB ni iaitu dia untuk sel darah merah, hantar sel darah oksigen dalam sel darah merah untuk ke kita punya janin. Macam tu lah lebih kurang. Darah lah, bagi darah oksigen. Kan oksigen dalam badan ni, dalam darah ada oksigen. So untuk itulah. Okey, lepas tu masa first saya scan, doktor tanya last period. Scan pula, masa appointment last period berapa bulan. So saya cakap lah 10 bulan 1. So ikut pada kalender. So tarikh yang akan dapat 17 bulan 10 21. Ada tulis dekat depan ni lah, 17 bulan 1. First date. Date tak confirm lagi. Masa tu saya scan agak sedih juga. Sebab saya scan hanya nampak kantung saja. Ya, nampak kantung tapi janin dalam tak ada lagi. Masa tu rasa macam kecewa, sedih. Tapi doktor cakap itu normal sebab baru lagi. Okey. Doktor extend tambah lagi 2 minggu untuk datang scan semula. Okey, minggu ke-8 lepas next appointment, cukup 8 minggu lebih lah. So saya punya berat still 85 kg sebab janin tak ada pembesaran lagi, apa semua, rahim tak besar lagi. So tak ada penambahan berat badan ataupun pengurangan kan. So masa scan ni agak sedih juga. Sedih dan gembira. Yang gembiranya bila scan dah nampak janin. Janin ni dia ikut kepada badan masing-masing lah. Sebab ada setengah orang dia nampak awal, ada setengah orang minggu ke-8. Saya minggu ke-8, mungkin ada yang minggu ke-10 ke baru nampak kan. Bergantung dalam pertumbuhan dalam rahim. So mamam jangan risaulah. Tapi perlu risau jugalah kalau dia termasuk sampai ke trimester kedua belum nampak lagi, belum ada heartbeat lagi. Agak risaulah. Tapi dalam masa yang sama, yang sedihnya masa saya scan janin dan kantung ada bahagian atas dan bahagian kiri saya ada cyst. Tapi cyst ni kecil lagi daripada saya punya saiz kantung, saiz rahim. Kantung bayi lah, kantung dalam ada janin. Ada cyst. Cyst tu kecil lagi daripada saya punya bayi. So doktor tambah pula next minggu, untuk tu 11 minggu pula untuk untuk scan pula cyst tu sama ada dia masih ada ataupun tak. Doktor pun masa tu sejukkan hati saya jugalah. Dia cakap tak ada apa ni sebab cyst dia kecil dan kalau ikutkan tak, kalau dilihatkan saiz dia tak aktif. Saiz kecil daripada ni, so kilauan tu kurang lah. Lepas tu masa 8 minggu tu saya dah dapat date untuk
Didiu bersalin itu 26 bulan 10. 26 bulan 10 sebab dah janin dah nampak, so doktor ada ukur saiz janin. So lahirnya 26 bulan. So dia punya date ranjak lah. Sebelum ni dapat tarikh due 17 bulan 10. Masa tu ikut kiraan period, kiraan hari terakhir period. Contoh macam ni, hari ni kita period, so seminggu selepas tu hari last tu, so tarikh last tu. So moms yang mana yang macam untuk kahwin, dah kahwin, so kan ada kalender period, memang mudahkan kerja. Lepas tu masa 11 minggu tu alhamdulillah saya punya sis dah hilang. Bila scan dia cari dah hilang. Mungkin doktor cakap dia dah keluar melalui pintu rahim. Alhamdulillah sangat-sangat. Masa tu saya punya HB first, ada orang ambil darah untuk cek HB saya punya 17.2. 17.2 ni terlalu tinggi. Lepas tu nurse ambil saya punya darah lagi sekali untuk cek, rupanya 14.9. Mungkin ada error kat machine ataupun tersilap ke, saya tak tahulah. Tapi 14.9 alhamdulillah okey. So berat saya masa tu dah turun 1 kilo. So jadi 84 kg. Masa ni juga, masa 11 minggu ni minum air gula. So saya kena puasa. Yang appointment yang sebelum tu nurse dah bagi tahu kena puasa. Esok saya nak masuk klinik, saya kena puasa pukul 8 malam ke atas. So tak boleh makan dah. Tak boleh makan, hanya boleh kalau rasa tekak kering, bolehlah minum air sikit. So kebanyakan ibu moms dia akan puasa daripada petang. Dia orang takut sangkut GDM, gula, diabetes, glucose diabetes, saya tak tahulah, tapi untuk gula lah sangkut kan. Sebab saya ada keturunan keciman saya pun takut. So saya pun puasa daripada petang juga, dengan basahkan tekak dengan air masak saja. Masa tu hari yang sama yang saya scan sis dah hilang, saya punya berat turun 84 kg. Saya minum air gula minum sebelum makan. Saya puasa, lepas tu saya minum air gula. Air gula dia macam gelas plastik tu. Masa ni saya kat klinik kat Kanajaya. Gula dia macam gelas plastik tu, tapi tak penuh lah. Dalam gula tu, dalam gelas tu adalah 500 ml. So dia tak penuh, mungkin dalam 400 ml ataupun 4,5 ml macam tu lah minum tu. Sebab saya dah tanya dengan orang lain, air gula ni macam mana. Air gula ni manis yang pekat. Lepas tu kalau masa nak minum ni, tips orang-orang mam-mam selain lah yang lebih pengalaman. So saya anak first, saya tak tahu sangat. Saya tanyalah dia orang macam mana air gula ni kan. Dia kata kalau nak minum, minta nurse sediakan air yang suam, jangan sejuk. Dia suam. Minum sekali teguk, sekali terus minum terus, direct macam tu. Tu berpandukan tips mam-mams yang lain tu, saya pun pergilah minum. Bila masa saya minum tu, saya macam terasa air gula tu, tiba-tiba saya rasa mungkin rezeki saya lah kot. Saya rasa kenapa gula ni macam taklah yang digambar-gambar gembur kan. Saya duk bayangkan air gula yang kita masak macam 1 kilo, masak tak periuk yang dah warna kuning pekat macam tu kan. Itu memang saya tak salah. Tapi yang ini dia macam air, macam kita pergi kedai makan, kita order air terlalu manis sangat, gula terlebih, susu terlebih macam tu. Bila saya tengah minum tu, saya terhenti kejap. Terasa air gula tu taklah semanis seperti digembar-gembur kan. So saya dapat rasa sikit. Saya turun, saya tengok lagi, warna dia pun memang cair, warna macam air lychee tu. Taklah warna kuning pekat tu. Saya minum lah. So saya minum macam biasa, tak perlu, tapi memang tak boleh minum air masak selepas minum air gula.
Okey, dah lepas minum tu kena tunggu 1 jam. 1 jam pula. Sebelum setiap kali appointment memang kita kena perlu urine test lah. Kena check urine, air kencing, takut ada kuman begitu kan. Lepas tu sebelum kencing tu air kencing saya agak, orang kata apa, ada macam kuman. Doktor cakap macam ada kuman sikit. Sebab itulah saya cakap masa tu bulan puasa, saya memang puasa sama. Lepas tu saya terpaksa kena ambil next appointment untuk hantar sampel urine. Sebab urine saya macam ada kotoran. Ada macam kotoran lah. Saya fikirlah hati, memanglah sebab saya puasa. Lepas tu saya puasa bukan puasa sebab nak minum air gula. Memang bulan puasa masa tu. So memang saya kurang air lah. Saya punya urine memang akan jadi, orang kata apa, tak berapa bersih lah. Sebab kalau kita minum air masak, kita punya dalaman ni cantik sikit kan. Tapi Alhamdulillah saya punya test gula mana dia tadi? Sebelum minum air gula 4.9. Okay. Lepas tu dah minum 6.4. Alhamdulillah lah, okey lah. Kalau sehingga 8 tak silap saya kot. Kalau 8 confirm ada kecil manis lah, GNM lah. Alhamdulillah. Tapi saya sangkut pula dengan kencing kotor. Okay, lepas tu kencing kotor ni saya kena bagi sampel. Masa saya pergi tu 6 hari bulan 4. So saya 8 hari bulan 4 tu saya kena bawa. Dia hari yang saya minum gula tu, dia orang ada bagi satu bekas lah untuk saya bawa, untuk saya masukkan sampel kencing awal pagi. Kencing pertama awal pagi untuk bagi pada 8 hari bulan 4 untuk dihantar ke Makmal Hospital. Itulah sebab kat klinik dia orang tak ada untuk check detail macam hospital. So dia orang hantar hospital. Ada kuman masa tu. Ada setiap kali saya punya check up mesti ada yang happy, ada yang sedih, ada yang kurang, ada yang baik, macam-macam halangan lah. Masa tu masa saya pergi appointment semua ni, masa first saja yang suami saya teman untuk buat buku pink. Masa tu kan PKP, tahun ni kan PKP. Dan sebelum lepas tu saya pergi drive ni lah. Memang pergi drive ni dengan keadaan mabuk. Alah mengandungnya. Bak Alah nanti saya akan cerita selepas ni. Okey. Lepas tu 1994 saya pergi pula. Dia orang check untuk next urine pula sekali lagi. Dia orang check urine sekali. Urine saya okey, alhamdulillah okey. Tak ada kuman. Lepas tu result daripada hospital pun tiada kuman. Mungkin hari tu saya puasa. Lepas tu nurse cadangkan kalau boleh jangan puasa lah, takut efek kepada baby. Apa, puasa boleh ganti. So start pada tu memang saya tak boleh puasa. Lagipun saya setiap pagi saya ada morning sickness. Saya muntah-muntah. Okey, ni trimester saya cerita trimester pertama dululah. Untuk next video saya akan cerita trimester kedua pula. Dia ada macam-macam ragam. So setiap trimester ni setiap ibu lain ragam. Next ibu anak pertama lain, bukan dikatakan ikut lain ibu lah, dia ikut setiap kali mengandung. Ni lain dia punya ragam. Ni lain dia punya ragam. Ni lain dia punya ragam. So trimester 2 ni ada lagi macam ragamnya kepada saya. Ada yang good, ada yang down. So saya akan cerita untuk next video. Tapi sepanjang saya trimester pertama ni, saya hanya makan folic acid saja. Sebab saya punya HB, doktor bekalkan folic acid saja. Folic acid ni untuk
mencegah, orang kata apa, mencegah kecacatan kepada kandungan lah, salah saya. Untuk pembentukan janin lah folic acid ni. Sebab saya punya HB okey, so tak perlulah zinc sulfur, opimin dan sebagainya. Okey. Trimester pertama tu sorry saya semput sikit. dah 8 bulan. Trimester pertama saya pada awal-awal tu saya tak alah teruk lagi. Masuk minggu ke-8 ke 10 dan ke atas lah, saya start morning sickness. Setiap pagi memang saya tak boleh kerja. Saya walaupun PKP, saya frontliner, saya tak kena pergi kerja tiap hari. Saya punya alah, saya tak boleh pagi-pagi morning sickness, akan muntah balik apa yang keluar. Masa tu bulan puasa. Saya ingat saya bulan puasa, bila saya makan sahur awal, lepas tu pagi nak pergi kerja tu saya dah berus gigi sikit. Memang akan muntah keluar balik. Habis semua segala isi perut saya akan keluar. So memang saya tak boleh nak puasa lah, nak continue puasa. Sebab saya tak tahulah, saya tak boleh. Saya daripada dulu lagi, saya benda yang macam masuk dalam mulut nak gosok ke gigi ke, memang saya tak boleh, saya alah. Rupa-rupanya saya dapat tahu daripada mak saya, masa mak saya mengandungkan saya, memang mak saya tak boleh berus gigi. Memang tak boleh berus gigi. Memang tak suka berus gigi. Dia jadi macam, bila rasa ubat gigi tu rasa meroya yang amat. Patutlah saya pun macam tu. Tapi tak semestinya kan. Lepas tu saya yang kedua, yang first morning sickness. Yang kedua saya tak boleh bau masakan. Bau masakan kat dapur. Saya memang tak masak lah. Saya banyak food panda lah, sebab saya duduk seorang. Saya memang food panda lah, hantar gantung kat pintu pagar. Bau masakan, bau ayam, ikan, daging yang ada darah tu, bau-bau hanyir dia orang tu, saya tak boleh. Saya tak boleh sangat-sangat. Lepas tu bau suami. Bau suami saya tak boleh. Bau suami, bau badan suami, memang tak boleh. Memang tak boleh nak suami. Kayaknya tak. Saya kayaknya macam, kalau suami mandi pun saya tak bau busuk. Macam tu saya tak boleh. Nak, orang kata apa, nak terima bau tu. Itulah saya punya alah yang trimester pertama ni. Untuk trimester kedua coming soon. Ada lain ragamnya pula. Okey. Setakat itu saja. Tapi saya, untuk nak elakkan rasa mual saya tu, lagi satu saya makan ni. Saya daripada acid folic tu saya makan ni. Saya tak ada beli suplemen yang orang suggest. Lain-lain tu saya tak ada lah. Saya makan ni Scott Emulsion. Ini sama lah, Scott Emulsion. Satu ini untuk DHA, untuk otak. DHA kaya dengan vitamin D. Bisa blackcurrant. Blackcurrant ni kurang sikit, saya suka bisa strawberry, kata salah saya. Dia lagi okey, tapi stop dengan ini saja. Dan ini satu lagi, zinc. Ada A, B6, vitamin A, vitamin B6, C, D, E. Semua ada sini. Semua acid folic je tak ada. So acid folic dah coverkan dengan ubat ni. Sebab saya, kalau saya mual, saya makan ambil benda ni untuk kunyah lah. Dia macam gamis. Sedap. Ini kalau satu hari saya kunyah sampai 10 biji pun boleh. Saya dah tanya doktor lah, doktor boleh tak saya kunyah benda ni, sebab saya alah mual yang rasa tawar mulut. Macam mana nak cakap? Dia rasa tawar, rasa kembung belum lagi. Kembung trimester kedua. Rasa macam tawar mulut yang teramat-amat. Kalau masuk benda lain pun akan keluar balik. Macam tu. Doktor cakap boleh makan benda ni, tapi berlaku pembaziran vitamin lah, doktor cakap. Contohnya dalam badan awak hanya perlukan 5 mg saja, contoh 50 mg kan, tapi awak dah makan dekat 100 mg. So 50 mg tu
akan tersisa keluar melalui kumbahan. Okey, macam tu je lah dia tu cakap. Tapi daripada saya makan asam, sebab orang ngandung selalu suka makan asam, makan jeruk, daripada benda tu tak, orang kata apa, benda jeruk-jeruk tu tak baik lah kan untuk kesihatan. Besok pakai ni kalau ikutkan untuk kanak-kanak 5 tahun ke atas, tapi doktor kata boleh saja makan sebab kita dah badan dewasa. Okay, baby tak boleh makan lah. Nanti bila dah ada baby jangan bagi baby makan pula 5 tahun ke atas. Okay, saya amalkan ini. Senang. Saya bawa lah ke mana-mana ini. Bagi satu susu. Saya ni susu sampai sekarang susu saya tak boleh. Masa minggu pertama, kedua, ketiga tu saya dah beli. Masa minggu awal-awal tu dalam 10 ke bawah tu saya boleh lagi minum susu. Saya minum susu Enmam. Permulaan saya minum Enmam. So saya tak tahu, saya ambil je Enmam. Lepas tu bila di research tanya mam-mams yang experience, dia kata jangan ambil Enmam. Saya bukan nak boycott ke apa, tapi Enmam dia manis, dia banyak gula. So yang terbaiknya Enfamama. Tak apa kita keluarkan duit sikit, tak apa untuk Enfamama. Saya Enmam saya makan pack tu. Saya yang minum yang pack tu separuh saja minum. Tapi memang manis. Memang manis. Lepas tu saya dah stop. Saya bagilah kat suami saya nak buat macam susu ke apa ke. Lepas tu Enfamama saya beli satu pisau coklat. Tin tau. Tin tu dah berapa puluh. Fitas coklat dengan perisa vanilla. So saya nak makan. Dia memang beza yang amat. Beza yang teramat iaitu pisau coklat Enmam ni memang manis. Memang dia rasa gula yang manis. Kalau Enfamama dia rasa lemak-lemak, tawa-tawa, lemak macam lemak susu tu. Masin-masin sikit. Tak manis. So, mungkin memang nampak perbezaan lah. Perbezaan yang ketara sangat. Gula ni tinggi ni, gula ni cakap ini saja. Macam tu. Tapi bila dah masuk minggu ke-10 ke atas, saya dah tak boleh. Saya start Allah tu, saya tak boleh minum susu langsung. Susu bila masuk je seteguk habis. Sekeluar, seisi perut keluar. Memang tu saya stop. So sekarang ni susu tu saya bagi dekat saya punya mak mertua. Sebab itu dia datang rumah, cakap bagi kat mak mertua lah, buat bancu kat. Sebab dia Enfamama ni dia macam susu mams ni, dia macam multivitamin lah dalam tu, sebagai suplemen untuk ni. Lepas tu doktor cakap kalau mams yang tak boleh susu tepung, boleh je minum susu. Contohnya susu HL. Susu HL saya ada tengok memang ada acid folik. Susu-susu HL jenis yang Dutch Lady semua penuh sampai saya spare untuk pregnant lah kan. Tapi tak boleh sampai expired lah MTS. Sebab saya seorang, saya tak tahu nak bagi kat siapa masa tu. Bila tengok dah expired. Sebab susu kan cepat expired. So memang pembaziran lah kat situ. Nak buat macam mana? Sebab memang saya tak boleh nak, orang kata apa, nak telan langsung. So daripada saya dah muntah, saya takut efek air kurang dalam badan. So saya minum kayak kosong ataupun minuman yang masam-masam, air oreng, yang masam-masam, itu boleh. Okay, itu saja. Kalau ada sebarang pertanyaan berkenaan trimester pertama, boleh mesej saya kat bawah. Saya cuba balas. InsyaAllah saya akan balas. Dan jangan lupa subscribe untuk tahu pula trimester kedua, ragam trimester kedua saya macam mana. Lain yang amat, lain yang berbeza, dia ada penambahan stage lagi. So sekarang trimester ketiga. Trimester ketiga pun stage dia pun lain. Okay, itu saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya lah. Apa yang terjadi dekat saya. Saya bila jadi macam ni saya buat apa. Okay. Untuk moms yang ada keraguan, InsyaAllah saya akan cuba bantu. InsyaAllah, walaupun saya anak first, saya ada banyak jugalah. Saya research, saya tanya dalam page geng ibu hamil berpantang dalam Facebook. Saya dah tanya, banyak saya dah tanya dalam tu untuk tanya experience.
So moms boleh tanya dekat bawah, komen kat bawah untuk tahu apa-apa ataupun any suggestion kat saya apa-apa. Cuma saya buat video ni masih tak pandai nak edit lah. Saya cuma nak kongsikan supaya tak ada keliruan. Moms tak rasa kenapa macam ni, boleh ke macam ni kan. Sebab saya masa saya hamil pun memang saya kenapa macam ni, mual ni mual betul Allah ke atau mual sakit ke, dia jadi macam tu. So saya kongsikan lah lain-lain, tapi saya kongsikan ragam saya lah. Ragam mengandung sekarang ni dah 40 weeks, maaf, sekarang ni dah 32 weeks, 8 bulan. InsyaAllah doakan mam semua pun saya doakan. Okay, sila, yang penting subscribe. Untuk next video saya akan masuk, mungkin minggu depan saya akan masukkan untuk trimester kedua pula, macam mana ragamnya ya, sebelum ni. Tapi selepas tu saya akan masuk trimester 3, apa yang terjadi kat saya. Lepas tu insyaAllah kalau dah bersalin, saya akan masuk pula yang bersalin macam mana. Doakanlah kita semua selamat, mam dipelihara daripada COVID. Itu yang takutnya. Okay, jangan lupa untuk subscribe saya punya channel. Sebab saya baru je dalam bidang ni. Sebab saya rasa saya perlu kongsikan kepada moms apa yang tersirat dalam hati saya ni. Apa banyak persoalan, question yang selalu first mom akan tertanya bila mengandung, kenapa macam ni. So menjadi kerisauan hingga tak boleh tidur. So saya kongsikan lah. Mungkin ada yang benda yang ada yang tertinggal. Moms boleh komen kat bawah tanya. Kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. InsyaAllah saya akan jawab. Okay, jangan lupa subscribe saya punya channel ya. Sama-sama kita sokong kita. Bye. Assalamualaikum.